Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Cikgu Hana dalam Sains Tahun 1. Hari ini kita akan belajar berkaitan dengan penyerapan dalam subtopik objek menyerap air dan objek tidak menyerap air. Baiklah, sebelum cikgu terangkan antara objek-objek yang menyerap air dan juga objek yang tidak menyerap air, adik-adik perlu tahu apa maksud penyerapan air. Baiklah, maksud penyerapan air ialah keupayaan sesuatu objek atau bahan yang boleh menyerap air dan semua bentuk cecair. Antara contohnya ialah span. Adik-adik boleh lihat pada gambar yang cikgu tunjukkan ini. Ada span yang sedang menyerap air. Baiklah, di sini cikgu nak terangkan antara objek-objek yang menyerap air. Yang pertama, tisu. Yang kedua, span. Yang ketiga, surat khabar. Surat khabar ini dikategorikan dalam kertas. Yang keempat, t-shirt. T-shirt ini juga dikategorikan dalam kain. Yang kelima, kapas. Dan yang terakhir, mop. Baiklah, seterusnya cikgu ada senaraikan juga objek-objek yang tidak menyerap air. Yang pertama, payung. Yang kedua, plastik. Yang ketiga, sarung tangan getah. Yang keempat, dadu. Yang kelima, kasut boot. Baiklah, kelima-lima objek ini adalah tidak menyerap air dan kita boleh dikategorikan dalam objek kalis air yang tidak menyerap air. Baiklah, mari kita buat pemerhatian dalam keupayaan objek menyerap air. Baiklah, di sini kita nak buat uji kaji berkaitan dengan bahan apa yang lebih banyak menyerap air. Antara bahan-bahannya ialah sebatang lidi, gam, air berwarna. Di sini cikgu letakkan air berwarna hijau. Dan tiga bahan terakhir iaitu surat khabar, tisu dapur dan kain. Kain tu mesti kain warna putih supaya kita boleh nampak di mana penyerapan air dia, takat penyerapan air dia. Baiklah, cara yang pertama ialah potong surat khabar, tisu dapur dan kain mengikut saiz yang sama. Maksudnya di sini ketiga-tiga bahan tadi, surat khabar, tisu dapur dan kain dipotong mengikut saiz yang sama. Yang kedua, lekatkan potongan objek sebentar tadi pada sebatang lidi seperti dalam gambar yang cikgu tunjukkan ni. Mesti yang depan sekali surat khabar, yang tengah-tengah ni adalah tisu dapur dan yang ketiga ni adalah kain. Dilekatkan pada sebatang lidi. Kemudian ketiga-tiga bahan tadi kita celupkan ke dalam bikar yang mengandungi air berwarna. Kemudian kita biarkan selama 1 minit. Kenapa 1 minit? Sebab kita nak lihat takat air tu setakat mana yang objek tadi serap air tu. Langkah yang keempat, angkat semula objek tadi, kemudian perhatikan had air berwarna yang diserap oleh ketiga-tiga objek di sini. Adik-adik boleh lihat yang depan sekali surat khabar,
yang tengah-tengah tisu dapur dan yang ketiga adalah kain. Adik-adik boleh lihat takat air dia di mana, yang warna hijau tu. Baiklah, apa rumusan ataupun kesimpulan yang adik-adik boleh buat berdasarkan gambaran yang cikgu sediakan sebentar tadi? Baiklah, di sini adik-adik boleh lihat takat air yang objek tersebut serap air. Baiklah, surat khabar di sini takat air dia di bawah. Tisu dapur paling tinggi dan kemudian disusuli dengan kain. Jadinya kesimpulan di sini boleh buat didapati had air berwarna diserap oleh tisu dapur paling tinggi, diikuti kain dan surat khabar. Di sini adik-adik boleh susun mengikut urutan, di mana yang pertama sekali surat khabar. Surat khabar menyerap air paling sedikit, kemudian disusuli dengan kain, dan yang paling tinggi menyerap air adalah tisu dapur. Baiklah, sampai sini sahaja video kita pada kali ini yang bertajuk penyerapan. Sama ada objek tersebut boleh serap ataupun objek tersebut tidak boleh serap air. Baiklah, semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video akan datang. Terima kasih semua. Terima kasih kerana anda telah like, share dan subscribe serta tekan tombol loceng. Bye, jumpa lagi di video akan datang.